Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan satu artikel yang bertajuk Why Did God Create Atheists? Saya dan kawan saya Nur Izzani binti Zainul. InsyaAllah saya akan teruskan. Slide pertama iaitu bukti kewujudan Tuhan. Ini adalah soalan-soalan yang diajukan oleh etis kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama iaitu, apakah bukti yang ada bahawa Tuhan itu adalah benar? Itu soalan pertama. Dan soalan yang kedua, kenapa kepercayaan agama begitu bercanggah dan berbeza? Itu soalan kedua. Soalan ketiga, jika Allah cukup kuat untuk mendekati orang yang beriman, kenapa tidak cukup kuat untuk sampai kepada kita? Kita tu merujuk kepada orang etis. Kita tu orang maksudnya orang-orang etis. Dan terakhir iaitu soalannya, kenapa ada orang yang tidak percaya? Kenapa ada orang yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan? Okey, 4 soalan yang diajukan oleh orang-orang etis untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Okay, seterusnya iaitu, mengapa etis wujud? Yang pertama iaitu Allah telah menutup hati mereka. Ini semua anggapan bagi seorang etis. Seterusnya iaitu Allah mendekati mereka, tetapi mereka yang tidak mahu mempercayai. Dan seterusnya, mereka meneruskan kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Mereka tidak mahu taat kepada hukum Allah. Ini adalah mengapa etis wujud. Tidak mahu taat pada hukum Allah, maksudnya orang etis ni tidak mahu dikongkong oleh mana-mana agama. Mereka hendak mahu hidup bebas. Oleh itu mereka menganggap bahawa mereka telah disakiti oleh kehidupannya dan agamanya, disebabkan dikongkong oleh peraturan-peraturan setiap sesuatu agama. Dan seterusnya, mereka mempunyai kehendak yang bebas, iaitu bebas sama ada mahu menerima ataupun menolak. Di mana maksudnya di sini mereka bebas nak menerima sesuatu agama dan bebas juga untuk menolak agama tersebut ataupun sesuatu agama. Kini contoh, mereka orang etis, dia menerima agama Kristian, tetapi bila lama kemudian tu agama Islam dia ada pula dia nak masuk agama Islam. So dia boleh sesuka hati untuk masuk agama Islam dan sesuka hati untuk menolak agama Kristian. Okay, seterusnya iaitu Allah tidak boleh paksa mereka untuk mempercayainya. Itu adalah anggapan mereka. Dan seterusnya, mereka mempelajari banyak agama, tetapi mereka tidak mencari kebenaran yang meyakini dan yang meyakinkan daripadanya. Maksudnya di sini, mereka orang etis ni dia belajar, dia mempelajari banyak agama, tapi dia tak mencari atau mengkaji agama tersebut, mencari kebenaran tersebut secara mendalam. Dan akhir sekali, mereka mampu menunjuk kesusahan atau kesakitan yang dialami oleh orang ramai setelah melepaskan kepercayaan terhadap agamanya. Sebagai contoh, orang etis ni boleh menunjukkan bahawa orang Cina yang masuk pada Islam, iaitu mu'alaf Islam, orang etis akan tunjukkan yang orang Cina ni, orang yang mu'alaf Cina masuk Islam ni, Cina Muslim, dipulaukan oleh orang-orang sekeliling. Sebagai contoh, ibu bapa, rakan-rakan, dia boleh menunjukkan bahawa orang yang Cina yang mu'alaf tu dalam kesakitan, dialami kesusahan dan kesakitan. Bila dia dah keluar daripada agama asal masuk pada agama Islam. Itu sebagai contoh. Okay, seterusnya iaitu realiti bagi etis. Ini realiti bagi etis. Yang pertama iaitu mereka etis menganggap bahawa minda manusia ini terbuka, sangat terdedah untuk mempercayai apa yang dia sudah percaya. Dan seterusnya, ia sangat terdedah kepada mempercayai apa yang dia mahu beriman. Etis ni dia suka hati nak beriman yang mana. Dia bebas nak beriman agama Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke, dan yang lain. Seterusnya, mereka berfikiran terbuka untuk berubah. Antara dia nak berubah atau tidak, dia ikut suka hati dia orang. Itu realiti orang etis. Yang seterusnya itu mereka pernah menjadi lebih terbuka
daripada idea Allah dan mempercayai Tuhan. Tetapi ia adalah kesanggupan mereka untuk mengubah fikiran dan menimbang semula kemungkinan baru yang membawa mereka untuk melepaskan kepercayaan agama terdahulu. Sebagai contoh, orang etis ni dia menganut sesuatu agama, contoh agama Kristian. Tapi lama kemudian dia nak masuk pada agama Islam. So dari situ realiti orang etis ni dia rasa sanggup tak untuk melepaskan Kristian untuk masuk Islam. So dari situ dia macam mengimbangkan, dia membandingkan antara agama Kristian dengan agama Islam, mana yang lagi membuatkan mereka lagi bebas, yang lagi baik pada untuk mereka. Lepas tu seterusnya itu, jika ada orang yang boleh memberi mereka sebab yang benar untuk ubah fikiran, maka mereka akan ubah. Dan seterusnya bergantung pada sebab dan bukti yang ditunjukkan. Secara kerusian dekat slide ini, kiranya orang etis ni, realiti orang etis ni, dia nak berubah, kiranya nak masuk sesuatu, nak mempercayai sesuatu agama, nak beriman sesuatu agama, kena ada bukti. Kerana dengan bukti mereka akan berubah. Dan seterusnya itu perspektif etis. Pertama, Allah tidak peduli mereka etis selagi mereka adalah orang yang baik. Tuhan baik dengan mereka selagi mereka suka dan berbuat baik dengan orang lain. Kiranya seperti mana kita tahu memang Allah suka orang yang baik, orang yang berbuat baik. Tapi bagi etis ni, walaupun dia etis, tak beriman pada Islam, tak beriman pada Allah, tapi bagi dia Allah suka orang-orang baik. Allah mengasihi orang etis sebab dia masih buat baik. Dan seterusnya, Allah tidak peduli sama ada mereka mempercayainya ataupun tidak. Itu adalah perspektif orang-orang etis. Okay, seterusnya, apa yang etis lakukan? Iaitu mereka mahu memahami dunia dan mengambil berat tentang realiti lebih daripada benda lain. Okay. Dalam artikel ni terdapat beberapa kata-kata yang orang etis telah katakan, iaitu yang pertama, jika benar Allah yang mencipta dan membimbing alam semesta dan proses evolusi semua kehidupan, kami juga ingin tahu tentangnya. Itu adalah persoalan atau kata-kata orang etis. Dan selain itu, mereka telah berkata bahawa adakah orang beriman ada bukti untuk kepercayaan agamanya? Jika ada, beritahu kami, kerana kami mahu melihatnya. Melihatnya kiranya ada bukti. Itulah apa yang orang etis katakan. Okay, banyak lagi sebenarnya kata-kata mereka, tapi saya bagi dua contoh yang mereka kata dalam artikel tersebut. Okay, seterusnya saya proceed pada slide seterusnya, iaitu kegembiraan etis. Kegembiraan etis ni, yang pertama, orang etis gembira menjadi etis dan mereka lebih percaya agama jika mahu. Etis tidak kehilangan keselesaan apabila meninggalkan kepercayaannya, tetapi dapat lebih banyak lagi daripada yang sedia ada. Kiranya dia tak kisah, walaupun sebelum ni dia selesa, tapi bila dia dah tinggalkan kepercayaan yang sebelum tu, dia lagi selesa daripada semasa dia menganut agama sebelumnya tu. Akhirnya dia lagi selesa, dia keluar, walaupun dia keluar, tapi dia lagi selesa daripada yang sedia ada sebelumnya tu. Seterusnya, mereka jauh lebih selesa kerana mereka dibina di atas asas realiti. Mereka juga membina asas falsafah, iaitu yakin bahawa Tuhan tidak wujud. Mereka juga gembira dengan etis kerana diyakinkan bahawa itu benar. Diyakinkan bahawa itu benar. Maksudnya ada segolongan ataupun orang yang meyakinkan orang etis ni terhadap sesuatu agama bahawa agama yang dibawa itu adalah benar. So dia gembiralah menjadi etis. Dan seterusnya gembira kerana berasa Tuhan itu tidak wujud dalam kehidupannya. Kerana dia tak nak rasa kongkong dan dia nak rasa bebas. Seterusnya, mengapa orang percaya kepada Allah walaupun tidak wujud? Jawapan etis, kerana fikiran manusia terdedah kepada banyak kesilapan kognitif. Oleh sebab itu, membuatkan orang ramai mudah terdedah dengan kepada agama. Kepercayaan kepada Tuhan amat konsisten dengan kewujudan etis. Etis berkata mereka belum jumpa lagi orang yang beriman dengan agama memberikan jawapan yang baik untuk soalan mereka, iaitu mengapa
Tuhan itu wujud? Itu adalah soalan yang dia tak jumpa lagi orang yang beriman untuk jawab soalan yang dipersoalkan itu. Okay, seterusnya itu mereka juga tidak jumpa jawapan lagi kepada soalan mengapa Tuhan Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. Dua soalan itu, iaitu mengapa Tuhan wujud dan mengapa Tuhan Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. Dua soalan ini orang etis tak jumpa lagi orang-orang yang beriman untuk menjawab soalan tersebut kerana tidak ada bukti. Okay, seterusnya itu konklusinya bagi artikel ni, iaitu kita sebagai orang Islam kena siap sedia dengan pelbagai jawapan, dengan pelbagai soalan. Kita kena tahu ilmu-ilmu yang berkenaan untuk menjawab atau membantah soalan-soalan yang untuk etis, supaya dapat menarik orang etis untuk masuk ke agama Islam. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.